Topik untuk hari ini sinonim. Sinonim bermula dengan huruf S. Jadi sama. Apa yang sama? Perkataan tu sama ataupun seerti ataupun serupa. Sama erti. Sama erti. Lagi apa? Sama maksud. Sama maksud, serupa, maksudnya sama. Contoh perkataan abai. Abai sinonim dengan cuai ataupun lalai. Seterusnya ajaib. Ajaib ini maksudnya aneh, pelik ataupun ganjil. Aneh? Itu Apa? maksud ajaib. Apa tu ganjil? Ganjil, tak sama, pelik. Nombor 3, ajak. Contoh, saya ajak kamu datang ke rumah. Maksudnya jemput, persila ataupun pelawa. Allah ni maksudnya tewas, kalah ataupun menyerah. Seterusnya alih. Ubah ataupun pindah. Contoh, sekarang nak hari raya. Contohlah hari raya, kita pun alih kedudukan perabot dekat dalam rumah kita. Jadi kita ubah, kita pindah kedudukan perabot dalam rumah kita. Alepa. Maksudnya apa? Cuai, culas dan juga lalai. Okay, mungkin perkataan yang kamu tak pasti iaitu culas. Okay, culas ni samalah maksud dengan alepa. Cuai ataupun lalai. Leka apa boleh? Leka. Culas, alepa. Contoh macam kamu buat kerja matematik. Lepas tu kamu tersilap kira. Jadi kamu culas, cuai ataupun lalai menyebabkan pengiraan tu salah. Okay. Amanat maksudnya wasiat ataupun pesanan. Angkuh maksudnya sombong ataupun bongkak. Jadi kita tak boleh bersikap angkuh. Tak boleh bersikap sombong, tak boleh bersikap bongkak. Nanti tidak disukai oleh orang lain. Kita pun hilang kawan kalau kita bersikap sombong. Jadi jangan bersikap sombong. Okay, dahsyat. Apa maksud dahsyat? Dahsyat maksudnya gerun, ngeri ataupun seram. Okay, itu maksud dahsyat. Contohlah kemalangan yang dahsyat, kemalangan yang mengerikan, menakutkan, gerun, seram. Itu dahsyat. Dakwa maksudnya saman ataupun tuduh. Dibangunkan maksudnya didirikan ataupun dibina. Dungu. Dungu ni bebal, bodoh. Senang cerita bodoh. Gempar ni maksudnya hiruk pikuk ataupun bising. Okay, hiruk pikuk ini macam suasana dekat pasar. Suasana yang bising. Hiruk pikuk, bising ataupun gempar. Sama ertilah sinonim. Gesa maksudnya mendesak ataupun asak. Asak samalah macam desak. Sama juga gesa. Menggesa, memaksa. Halaman, perkarangan rumah. Okey, yang ni kamu tengok perkarangan rumah. Ini kesalahan penggunaan kata. Bukan perkarangan tetapi pekarangan. Nanti kalau nak buat ayat, nak bina ayat, bukan pekarangan tapi pekarangan. Huruf PE sahaja. Imbuhan PE, bukan imbuhan PER. Kalau imbuhan PER ni maksudnya contoh perkarangan. Maksudnya proses batu karang. Rumah bukan proses batu karang. Jadi bukan perkarangan rumah tetapi pekarangan rumah. PE bukan PER. Kalau perkarangan rumah salah penggunaan kata, bukan perkarangan tetapi pekarangan. Pekarangan maksudnya halaman. Halaman rumah, pekarangan rumah, halaman rumah. Kalau perkarangan maksudnya proses batu karang. Perkataan yang seterusnya ialah hampa. Hampa ni
kecewa ataupun berasa duka cita. Contoh, saya menyertai suatu pertandingan. Kemudian saya menyertai, tidak memperoleh apa-apa kejayaan. Jadi saya berasa hampa, berasa kecewa, berasa duka cita, sedih. Mana sedih? Tak sedih. Kenapa tak sedih pula? Oh, menang kalah ada pertandingan. Sebab tu tak sedih. Tak. Perkataan yang seterusnya apa? Asli. Maksudnya apa? Asli lah. Tulen, asal ataupun jati. Itu maksud asli. Tulen, barang yang asli, barang yang tulen. Bakhil. Bakhil. Apa bakhil? Bahil. Kedekut ataupun loket. Ada satu simpulan bahasa, iaitu tangkai jering. Tangkai jering maksudnya orang yang kedekut. Okey, banci. Bangga. Bukan bangga, banci. Banci ni kita kira ataupun hitung. Banci. Kalau bangga, megah ataupun besar hati. Banjir, bah ataupun air bah. Bekas, maknanya tanda ataupun kesan. Bekas kesan wadah. Betul, tanda. Bengis, bengis maksudnya garang ataupun pemarah. Bercantum. Contoh, Bersambung. macam ni. A, sini B. Dia bercantum. Jadi apa? Bersambung ataupun bertemu. Itu bercantum. Berlibur. Berlibur ni waktu cuti. Untuk bersantai. Ataupun pergi bercuti. Untuk beristirahat. Kamu tengok ejaan beristirahat. Bukan beristirahat. Beristirahat salah. Beristirahat betul. Binasa. Binasa maksudnya jahanam ataupun rosak. Seterusnya perkataan caci. Caci maksudnya cela. Cacing. Bukan cacing. Cacing lain, caci lain. Caci, cela, nista ataupun hina. Campak, buang ataupun lempar. Cekal maksudnya tabah, teguh ataupun tetap. Cetek. Cetek ni toho ataupun cangkat ataupun Siapa tu dangkal. cetek? Cetek ni air yang cetek. Contoh kamu pergi masuk dalam sungai, air tu cetek, maksudnya tak dalam. Ingat dalam tapi cetek. Dalam. Air sungai yang cetek, maksudnya tak dalam. Harmoni maksudnya rukun ataupun tenteram. Ikrar. Ikrar. Ikrar tu yang mata kami rakyat Malaysia tu. Ya. Itu kalau kamu sekolah pun akan baca ikrar pada hari Isnin. Janji. Dekat perhimpunan. Pengakuan bahawasanya kami yang tu. Jejak maksudnya bekas ataupun kesan. Kabul. Jejak. Kabul dengan kabur. Kamu tengok huruf L dengan huruf R. Kabul maksudnya diterima ataupun diluluskan. Kalau kabur, pandangan mata yang kabur, maksudnya kelam, pudar ataupun samar. Okay. Kerenah. Nasib baik tak jadi corona. Bukan corona. Kerenah. Kerenah maksudnya perangai ataupun apa ragam. Tu seperangai? Tingkah laku. Apa tu setingkah laku? Perbuatan. Perbuatan yang kita buat. Perangai kamu. Baik ke jahat ke? Itulah kerenah. Nakal ke? Baik. Okey. Jadi kamu punya perangai baik. Kerenah yang baik. Laba. Laba ni untung ataupun faedah. Lincah. Lincah. Apa ni? Tangkas. Pantas. Ataupun cergas. Cergas.
Meleset ni merosot ataupun merudum. Maknanya jatuh lah. Contoh ekonomi, bukan melesen, meleset. Ekonomi yang meleset, ekonomi yang merosot ataupun ekonomi yang merudum. Menempah, maksudnya memesan, meminta, order. Bahasa Inggeris order. Kamu memesan, menempah ataupun meminta. Menerobos. Menerobos. Apa ni? Menembusi ataupun merempuh. Mengagihkan, membahagikan. Contoh saya ada banyak barang. Saya ada banyak barang-barang kat sini. Macam bahagi. Kita bahagikan. Kita bahagikan kepada A, kita bahagi kepada B, kita bahagi kepada C. Enam bahagi 2. Lepas tu seorang dapat 3. Okey, macam tu. Dibagi sama rata. Bahagikan. Ya, sama rata. Okay. Mengancam maksudnya mengugut. 1G saja. Mengugut ataupun mendakwa. Menyangkal maksudnya menafikan ataupun menyanggah. Okey, seterusnya mundur. Maksudnya terkebelakang ataupun undur. Muslihat, tipu daya. Okay, ini ejaan tipu daya ni perlu eja jarak. Tipu jarak daya, tipu daya. Helah ataupun taktik. Nahas, kemalangan. Nahas maksudnya kemalangan ataupun kecelakaan. Pamer, kita mempamerkan, kita memperlihatkan. Peraga. Ataupun peraga. Contoh, apa maksud peraga ni? Macam mana peraga? Pernah dengar perkataan peragawan? Tak. Peragawan ni orang yang memperagakan pakaian yang dipakai. Seterusnya pelopor, maksudnya pengasas ataupun perintis. Pengunjung maksudnya pelawat ataupun pelancong. Persengketaan, bergaduh, pertelingkahan. Pertengkaran boleh, pertelingkahan pun boleh. Perbantahan pun boleh. Perwira, maksudnya pahlawan ataupun tentera. Prinsip, dasar. Prinsip-prinsip yang berikut. Apa tu dasar? Pegangan Kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada Raja Negara. Kelurahan, perlembagaan, kedaulatan, undang-undang, kesempurnaan dan kesusilaan. Jadi itu prinsip 5 prinsip rukun negara. Pegangan kita sebagai rakyat Malaysia. Ragu, maksudnya bimbang, sangsi ataupun syak. Sangsi itu sama macam ragu. Bimbang, syak semua dah sama lah, ragu. Ragu-ragu, tidak percaya. Okey. Rimba. Hutan. Runcing. Genting. Tegang. Tajam. Tirus. Lancip. Itu runcing. Saksama, maksudnya adil. Tidak berat sebelah. Sama. Bukan laksamana. Laksamana tu pahlawan. Ini saksama. Saksama. Sama, adil. Tidak berat sebelah. Samar, maksudnya kelam, malap ataupun suram. Sangsi, samalah tadi. Ragu, was-was ataupun khawatir. Was-was. Ragu, sangsi. Tergendala maksudnya terbengkalai ataupun terhalang. Contohnya contohnya projek pembinaan itu tergendala atas sebab tertentu. Maksudnya terbengkalai, terhalang, tidak boleh diteruskan. Jadi tergendala seketika. Tergendala. Terusnya yakin. Maksudnya kamu percaya. Ataupun yakin pasti percaya. Benar. Yakin percaya. Yakin maksudnya percaya. Zalim ni maksudnya jahat. Kejam. Bengis ataupun mendas. Itu zalim.